Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan pembelajaran kita untuk bab 6, iaitu subtopik yang ketiga, menangani ancaman komunis. Ini adalah ringkasan untuk subtopik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu ancaman keselamatan di Sarawak dan ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Kita lihat dulu ancaman keselamatan di Sarawak. Terdapat dua bentuk ancaman yang diterima. Yang pertama ialah gerakan politik, di mana gerakan komunis juga terlibat dalam politik dan mereka menentang gagasan Malaysia. Penglibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Dan mereka ini berjaya melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Dan parti ini meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara dan pasukan gerila rakyat Sarawak untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Ancaman yang kedua ialah serangan bersenjata, di mana berlaku di Batu Kitang, Kuching, yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Untuk mengatasi ancaman ini, terdapat dua kaedah yang telah digunakan pakai oleh kerajaan. Yang pertama ialah perang saraf, di mana perhimpunan awam telah diadakan bagi memberi kesedaran kepada penduduk tentang bahayanya ancaman komunis. Yang kedua, menyebar risalah, di mana untuk menyampaikan maklumat dan menanam kebencian terhadap komunis. Seterusnya, mengisytiharkan kawasan putih, yang bermaksud kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Terdapat juga tawaran program keampunan untuk anggota komunis. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur, iaitu menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Dan kaedah yang kedua ialah operasi ketenteraan, iaitu operasi Hammer di bahagian pertama, operasi oleh Reskom di bahagian ketiga, operasi Sri Aman di bahagian kedua. Kita lihat apa yang dikatakan dengan operasi Hammer. Ancaman komunis di Sarawak telah membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan kerana komunis telah membunuh orang awam. Dan kerajaan menggunakan kaedah yang sama diguna pakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Dan rancangan ini berbentuk memenangi hati rakyat. Pada Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baru. Dan pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Ini menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah dan langkah pembenterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Dan operasi Hammer ini telah tamat pada 1970 dan digantikan dengan operasi Jala Raja yang dilancarkan di Nonok, iaitu Asal-Jaya di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Dan pada 13 Oktober 1973, pemimpin komunis telah menulis surat kepada Ketua Menteri Sarawak bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Dan selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Ini adalah langkah membanteras ancaman komunis yang bermula pada 6 Julai 1965, di mana operasi Hammer dilancarkan dan 3 kampung baru telah dibuka di bahagian pertama. Kemudian pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata. 24 Februari 1970, operasi Jala Raja di Nonok. 8 Ogos 1971, operasi Ngayau dilancarkan. 26 Mac 1972, Reskom telah dibentuk di bahagian ketiga Sarawak. 21 Oktober 1973, operasi Sri Aman dilancarkan. Dan 4 Julai 1974, operasi Sri Aman ditamatkan dan anggota komunis menyerah diri. Dan pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Dengan adanya perjanjian damai ini, maka berakhirlah ancaman komunis di Sarawak. Ini adalah kesimpulan untuk apa yang telah kita pelajari tadi. Seterusnya kita lihat
ancaman keselamatan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Okay, ancaman keselamatan ini melibatkan pembunuhan anggota keselamatan dan juga orang awam. Okay, 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Keroh Perak yang mengorbankan 16 anggota keselamatan. Pada Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang jalan Changlun, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Pada Jun 1974, menembak mati Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur, dan 13 November 1975 menembak mati Ketua Polis Negeri Perak iaitu Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh, Perak. Okay, di sebelah tu adalah gambar keratan akhbar yang menceritakan pembunuhan Ketua Polis Negara dan juga Ketua Polis Negeri Perak. Okey. Yang kedua ialah pengembuman Tugu Negara yang berlaku pada 26 Ogos 1975 di mana PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur, dan ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan mereka menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuatkan perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Bagi mengatasi ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia, terdapat dua cara yang digunakan. Yang pertama ialah strategi counter-insurgency ataupun COIN, iaitu untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi ini juga strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Okay, cara yang kedua ialah perjanjian kerjasama sempadan, mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Okay, dalam perjanjian ini telah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar. Okey, maka berakhirlah ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Ini adalah kesimpulannya. Kerajaan telah melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. Usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan, dan rakyat juga memberikan kerjasama terhadap usaha yang dilakukan. Dengan termeterainya perjanjian Hat Yai, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM untuk merampas kuasa serta menubuhkan sebuah negara republik komunis. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dan bersyukur kerana usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya dan mengembalikan negara dalam keadaan aman dan makmur. Okey, ini adalah latihan struktur untuk subtopik yang ketiga ini. Inilah berkaitan dengan operasi Hammer. Kita telah bincangkan tadi. So, awak boleh cari dulu jawapan. Sediakan jawapan dan kita akan bincangkan pada kelas semuka yang akan datang. Okay, sebarang pertambahan maklumat, info yang baru akan saya kongsikan dalam kelas semuka yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.